سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. قال الله تعالى وأنا ربكم فاعبدوني. Telah berfirman oleh Allah Ta'ala, Tuhan ada berfirman. Ini dalam suratul Anbiya ayat 92 ya. Kita tengok di sana tu ada suratul Anbiya ayat 92. Tu. Dulu Musannif kata ibadat ni adalah segala-galanya. Ibadat itulah faedah buah bagi ilmu. Ibadat itulah faedah bagi umur. Ibadat itulah juga hasil bagi seorang hamba Allah yang kuat-kuat. Dan ibadat tu juga barang perniagaan para awliya Allah. Ibadat tu juga jalan bagi orang yang bertakwa. Ibadat tu juga pembahagian yang Tuhan bagi kepada orang yang mulia-mulia. Dan ibadat tu tempat tupu, tempat tuju segala mereka yang berhemah tinggi. Ibadat itulah juga tanda-tanda orang yang mulia di sisi Allah. Dan ibadat tu juga jadi pekerjaan bagi rijalullah, orang yang berhemah semangat tinggi untuk menghadap kepada Allah Ta'ala. Itu pilihan orang yang ada pelihatan mata hati dan jalan kebahagiaan yang menuju kepada syurga. Semua sebut mari. Waktu Musannif datang ayat Quran mari nak menyokongkan akan apa yang sebut mari dulu. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, wa ana rabbukum fa'budun. Dan bermula aku, dia kata, aku ni Rabbukum, ialah Rabb kamu, ialah Tuhan kamu, Tuan kamu. Kamu tu ayyuhan nas lah, manusia. Aku ni Tuhanmu, aku ni pengatur kerjaanmu, aku pembelamu, aku tuanmu. Fa'budun, apa kerjamu bila aku tu jadi tuan? Mung tu hamba aku. Bila mung hamba aku, kerjaanmu ya kena buat apa hak aku suruh. Sebab tu dia kata fa'buduni, maka hendak sembah oleh kamu, hendak beribadat oleh kamu ni akan daku. Asalnya fa'buduni lah, hazah ya mutakallim kerana sudah memadai dengan kasrah tu. Fa'buduni, maka hendak sembahlah dan hendak ibadatlah kamu kepada aku. Ibadatlah. Tu dia. Maka ayat ini memberitahu kata kewajipan seorang hamba terhadap tuan iaitu gapo? Kewajipan hamba terhadap tuan itu gapo? Buat apa hak yang suruh. Buat apa yang suruh. Lepas tu tinggal apa yang larang. Tu. Tu mengaji lagu mana buat. Beramal tu apa yang dipelajari tu. Kita ni mengaku kata Allah tu Rabb, tapi bila sampai kepada tempat kerja tak ada buat apa yang suruh.
tu pun mujur dia mengaku lagi kata kita tu hamba dia. Dia panggil hamba dia lagi. Tu kita lihat tu. Habis itu dah. Maka waqala ta'ala, dan telah berfirman ia Allah Ta'ala pula. Tuhan kata lagi dalam Quran, inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Satu ayat. Ni ayat kata jalan ni ibadat nak buat kepada syurga. Saat ni nak ayat kata ibadat itulah hikmat Allah Ta'ala buat kitanya ibadat tu. Satu. Yang kedua, bila kita buat ibadat, akhirnya akan menuju kepada syurga. Tu ni alif tu. Dia kata inna hadza, sesungguhnya ini. Dia kata ini, sesungguhnya ini. Hadza mana ni? Hadza rujuk kepada di dalam tu dia kata hadza ay na'imal jannati. Na'imal jannati. Tapi gua kata hadza supaya ma yutana'amu bih fil jannah. Tu hadza. Hadza ialah ma yutana'am bihi fil jannati. Ni Allah Ta'ala kecek royak kepada ahli syurga ni. Ahli syurga bila dia dapat masuk syurga, dia jumpa dan dapat beberapa balasan yang Tuhan nak beri ke dia. Tuhan beri kepada dia, dia temu, dia jumpa, dapat segala-gala nikmat hak Tuhan cedek kepada dia. Maka Tuhan kata inna haza, sesungguhnya ini ma yutana'amu bihi, barang yang dapat dibersenakkan dengannya, dengan barang, perkara yang dapat dibersenak dengan barang tu fil jannati, dalam syurga ni. Tu anak bidadari, segala-gala kita dapat. Kira saya mak. Tu banyak perkara dah. Siapa nak cerita tak habis-habis. Lalu tu Allah Ta'ala kata ini ni nikmat-nikmat hak mudah tengok ni, kana lakum jazaan. Allahu akbar. Kan inna hadza kana jazaan lakum, jazaan khabakana. Sesungguhnya ini ni ialah adalah ia haza, ia benda ni. Benda ni saya kata ni semua ni orang nak tengok tu. Jazaan ialah balasan. Itulah balasan. Bab jaza dengan makna al-majzi bih lah. Al-majzi bihi. Karena jaza kadang-kadang dipakai makna membalas. Ini di makna balasan. Kadang-kadang jaza dipakai dengan makna masdar, dengan makna membalas. Kadang-kadang jaza pakai dengan makna majzi bih, balasan, benda yang dibalaskan dengannya. Itu majzi. Maka di sini dengan makna majzi yang bih. Itu. Sesungguhnya ini Tuhan kata ni semua nikmat yang kamu nampak ni ialah jaza'an lakum, ialah balasan. Hal kata balasan tu lakum, hak bagi kamu. Balasan hak tertentu bagi kamu, Tuhan beri kepada kamu. Allah. Kita duk mengaji klik kapal rumah, khabar ayah kata ning dia cedek belakang kereta ya wi, tanah rumah ya wak wi siap. Siapa klik pak tu ya wak wi cenuk dengan cenuk gapo dengan kereta ni. Anak kecil. Ni anak kecil kereta. Ni rumah, ni kawan semua. Ni lah balas hak ayah buat cadek untuk mu ketika mu duk ngaji di Mesir. Tu pun tak ada arah dah. Lepas tu kira-kira nikmat dunia ya tu. Nikmat dunia ya tu. Ni Tuhan sendiri kata, ni benda ni semua ni. Hazar tu nampak isyarat saja, tapi hazar isyarat kepada ma yutana'amu, masuk belakang. Bukan satu perkara, masuk semua. Benda yang kita dapat bernikmat dengan dia dalam syurga, Tuhan kata jaza'an lakum, balasan bagi kamu. Hak kamu dah letih lama lah. Ni masa berehat. Masa berehat sungguh di sana, bukan tempat sini. Sini bukan tempat berehat. Masa berehat di sana. Sana lagi. Sini tempat kerja, tempat menanam,
tempat buat kebun, nak cedek, nak taruh pergi sana. Apa saja gerak-geri kita, usaha ada jadi balasan di sana. Walaupun duk dia kita jadi balasan. Walaupun kecek kita jadi balasan. Walaupun duk gerak-geri apa saja jadi balasan. Naknya we dijazaa lakum berlaku di sana. Lalu kira baik tu. Biar ada berlaku. Tu. Ngaji pun kira ada balasan. Semua we gerak-geri ada balasan. Usaha dia dilakukan ada balasan berlaku. Baik dah. Jazaa lakum wa kana sa'yukum mashkura. Masya-Allah. Dengar hak ni makan badai dah oleh Syekh Ghaus. Dia kata, wa kana sa'yukum, dan adalah sa'yu kamu. Sa'yu di sini dengan mana amalukum, amalan kamu. Dan adalah amalan-amalan kamu. Maksud amalan kamu ai fid dunya bi ta'atillah. Fid dunya bi ta'atillah. Adalah amalan-amalan kamu dalam dunia dulu dengan sebab kamu taat kepada Allah Ta'ala. Sa'yukum, letih, peluh, penat demo tu, Tuhan kata, kepenatan kamu, keletihan kamu, susah kamu, peluh kamu, penat kamu, amalan kamu, kerja kamu mashkuran khabakan. Adalah kerja kamu semua dah buat di dunia semenjak pada balik sampai kepada sekarang, duk letih tak habis-habis lagi. Tu sa'yukum semua tu mashkuran khabar. Asal disyukur akan dia, disyukuri akan dia, asal makna gitu. Diterima kasihkan dia, dia kata. Terima kasih. Tu. Tapi maksud mashkuran bukan Tuhan terima kasih kita apa sangat dah. Lama kata supaya kita dah buat amalan tu bagi Tuhan. Tuhan ada berhajat kepada amalan kita. Bila kita buat amalan, Tuhan terima kasih. Gitu. Bukan makna gitu. Mashkuran di sini pakai makna lazim. Bila seorang itu mengucap terima kasih kepada kita, maknanya dia terima dah tu amalan kita buat tu. Dia jauh dah tu, dia terima belaka dah tu. Terima kasih dah. Terima kasih. Kecek terima kasih berarti orang panggil hati tu terima kepada barang yang dia buat. Terima dah kepada barang yang buat. Maka mashkuran di sini ai maqbulan, mamduhan, mardiyan. Makna gitu. Maqbulan pakai makna lazim. Dan adalah usaha kamu dan amalan kamu tu Tuhan kata mashkura, jadi maqbulan, diterimakan dia tu. Aku terima belaka dah. Aku terima. Allah Akbar. Mamduhan, lagi pula dipuji akan dia. Aku puji. Ini termasuk sebagai puji hadis, qadim kepada hadis. Tu. Lagi pula mardiyan, diredakan dia. Boleh kata belaka? Syukuran. Allahu Akbar. Dia kata gitu tak ada Allah dah. Amalan letih. Orang panggil apabila Tuhan kata aku terima dah amalan kamu, hak duk penat mari selama 20-30 tahun tu puasa habis tak dulu. Tak rasa letih ni. Bila Tuhan kata aku terima dah hak tu, aku redha hak tu, puasa tak letih dah kerja tu dia. Waktu kena. Ini ahli syurga. Kalau itu amalan sa'yu, makna sa'yu yang dapat melalui aqabah-aqabah yang 7 tu. Sa'yu itulah akan diterima. Sa'yu itulah akan diredai. Kalau sa'yu atau amalan yang penuh dengan segala sifat kecelaan lagi hati, dia tak terima. Buatlah banyak mana pun. Sebab tu dia jalan ni tu bukan dekat, jauh lagi. Nak hadap ke sampai situ tu jauh. Nampak 2 ayat je, fa'budu, nampak mulai daripada ibadat je. Lepas tu akhir dengan sa'yukum mashkura, nampak akhir tu amalan diterima. Celah tu jauh lagi. Tengah tu jauh lagi jalan ni. Nak boleh sampai ke tahap tu bukan dekat-dekat. Wapa akobah, wapa jalan ni kita kena lalu. Anak bukit 7 lagi akobah yang akan lalu. Bukan senang. Tu dia. Bukan senang. Tengok. Ni sekat tu habis situ. Summa, ni musana kita nak cerita kepada kita. Summa, kemudian inna nazarna fiha
Sesungguhnya kami itu Al-Ghazali, sungguhnya aku ni, dia kata kami ni, nazarna, telah menilik oleh kami. Aku tengok, aku tilik, aku perhati, aku teliti. Sungguhnya aku telah teliti dan telah perhati dan telah tilik fiha, padanya. Nazar ni dengan makna tilik mata hati lah. Aku tilik dengan mata hatiku, aku pandang dengan mata hatiku, aku cek dah, aku cuba tengok dah. Fiha, padanya, pada ibadat. Fiha fil ibadat. Maksudnya kita pakai masa dia bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun untuk nak cek dan nak tilik kepada ibadat. Perhati, ambil pada awal sampai akhir, hujung jatuh, celah tu manusia akan tepuh puati. Sana kata, sungguhnya telah menilik oleh kami pada ibadat. Maksud fiha fi ahwaliha, pada kelakuan-kelakuan ibadat. Nampak ya tu semaya, nampak ya ni puasa, nampak ya ni buat ibadat tu ibadat ni, ya ni berzikir, ya tu rokok, ya ni sujud, ya tu baca Quran, ya tu beramal tu amal ni. Aku tengok pada amalan dan ibadat. Satu, wa ta'ammalna tariqaha, dan telah mengamatilah dan telah memperhatilah oleh kami perhati tariqaha, perhati akan jalanan ibadat. Maksud jalanan ni cara ibadat. Aku duk perhati tengok jalan ni ibadat, perhati jalan ni cara ibadat, iaitu ibadat, ni ibadat. Aku duk perhati cara ibadat, min mabadiha ila maqasidiha allati hiya amani salikiha. Aku perhati tu ta'ammalna min mabadiha. Kalau itu aku perhati, kami perhati daripada permulaannya ibadat. Aku perhati jak pada permulaan lagi, jak pada mula ibadat lagi. Maksud mabadi itu apa? Mabadi itu yakni mulai bagi ibadat. Tulis itu betul mabadi, yakni permulaan bagi ibadat. Permulaan bagi ibadat, iaitu belajar ilmu agama dan taubat kepada Allah. Tu nak mula langkah dihadap kepada Tuhan ni, jom mula dia mengaji apa yang difarduin ke atas dia, sama ada di segi usuluddin, sama ada farduin bentuk fiqh. Farduin dia tak banyak kali benda. Farduin di segi tasawuf, mengaji faridah pada mengaji, penawar pada mengaji. Lepas tu hak lain-lain lagi, fiqh lebih kurang duk mengaji. Hak tu mulai dah tu mula nak jalan, baru mulai tu lakah iqabah tu pun tak lakah lagi. Tak kira nak buat lain lagi. Ya, kalau di makam tu, naik makam ni jadi wali. Aqabatul ilmi, aqabah pertama tu pun tak lakah. Lepas pada aqabatul ilmi, naik aqabatul taubah. Dan kita ni susun lebih dah. Lepas pada aqabatul taubah, aqabatul awaiq. Aqabatul awaiq tu lah cuma banyak perkara. Jillat, setan, manusia, macam-macam semua. Manusia, nafsu, kena berlawan 2-3-4 perkara tu. Tak lepas. Nak pergi tak boleh. Taubat dah nak hadap ibadat dah ni. Sekat di buat manusia. Nak pergi mengaji, nak pergi buat ibadat. Pergi dengan aku ni. Manusia ni satu masalah ke? Bini cara bini, anak cara anak, orang kampung cara kampung, saing cara saing. Semua tu nak heret kita daripada jalan itu hai belaka. Tak akan siapa dia sokong kita kepada jalan agama. Tak ada. Malaikat kawan sejalan dan tarik tu lah, dan juga guru ya, yang akan pimpin kita pergi. Lain tu nak heret kita tu baik belaka. Mung ni duk ngaji. Orang tua mung tak erat dah ni. Klik bini-bini ah. Ya apa lagi biar adik mung pula ngaji. Macam-macam.
tu aqabah atau awaqib. Nak hadap lagu mana? Temu dunia kena zahir. Temu dengan iblis, temu dengan syaitan, kita kena melaparkan diri. Temu dengan manusia kena uzlah. Temu dengan nafsu dia kena, dia ada jalannya dia. Aqabah yang ketiga. Lepas pada aqabah tu temu pula aqabah yang keempat, awarid. Awarid ni macam-macam. Tawakkal lah, sabar lah, redha lah, tapuik lah, jemari tika tu. Jemari. Habis itu sifat tawakal dah sudah jadi dah, tawakal dengan pada Tuhan. Hati tawakal dah, sabar dah, segala-gala, redha dengan apa hukum Tuhan. Naik aqabah yang kelima. Tak habis lagi, kena rojak kau pula situ. Tak asing lagi. Tak asing di kitab lah kau tu benda tu. Dek buat-buat je kata takut, buat-buat je kata harap. Dia tak jadi maqam lagi. Dia tak jadi lekat dalam hati tu lah lagi, memang cuang-cuang ya. Dia memang cuang-cuang. Dia takut tu cuang-cuang. Nak menjadi sifat yang sejati dalam hati tu, dia kena lakak aqabah. So 2, 3, 4 habis. Baru lah tepuh benda tu. Bila habis aqabah yang kena, aqabah yang kena, temu pula dengan ria, temu pula dengan ujub. Tak habis juga. Ada lagi. Oh, jangan kau. Sekurang-kurang kita bila datang sifat tu boleh jaga dia. Ni sifat ni mari dah. Pak tepeng pergi boleh. Ni takut tak khabar. Dia mari tak tahu kata benda apa. Mari sifat tu tak tahu kata benda apa. Nak beza tak boleh. Kerana kita tak lalu ikut jalan ni ya. Tu takut sangat. Tu dah. Maka Musannif kata aku perhati jauh daripada permulaan dia, iaitulah mula dengan mengaji, lepas tu meniti ke jalan taubat daripada Allah Ta'ala. Mula. Sebenarnya pintu bagi salik sungguhnya di taubat tu. Pintu bagi salik sungguh untuk nak hadap kepada syurga sungguh di taubat tu. Kalau tak lakak aqabah tu taubah lagi, jauh lagi. Tu dia. Lepas tu ila maqasidiha. Kalau kita buat han pun boleh ni. Kalau min tu pada tariqah pun boleh. Keadaan jalan ibadat itu mula daripada permulaannya, berkesudahan. Jadi kalau kita mubtadi'atan min mabadiha muntahiyatan ila maqasidiha. Boleh kata gitu kalau han bagus. Berkesudahan sampai kepada maqasidnya, maqasid bagi ibadat. Aku perhati jauh daripada mula sampai kepada maksud. Maqasid ni apa? Maqasid ni maksud ataupun tempat tuju. Maqasidnya, tujuannya bagi ibadat. Maksud ibadat tu apa? Berhampir dengan Allah. Tu maqasid dia, yakni berhampir dengan Allah. Boleh berdamping dengan Tuhan, boleh duduk dekat dengan Tuhan, boleh hampir dengan Tuhan. Tu waktu Allah. Nak siapa ni maqasid tu? Maqasid ni nak berlaku pakat duk tupu jalan maqasid ni, nak boleh dapat jadi qurbah dengan Allah SWT. Maqasidiha, maqasid ibadah. Maqasid ni lah ataupun tujuan inilah. Tujuan di sini yakni berhampir dengan Allah Ta'ala tu lah. Berhampir dengan Allah. Mulai daripada kita mengaji, kita taubat, kita berjalan mengikut aqabah dia, akhir sekali sampai kepada aqabah yang ketujuh, aqabah syukri. Sampai situ boleh syukur, syukur segala anggota, syukur lisan, syukur jawarih yang tujuh, syukurnya hati. Boleh syukur Tuhan berlaku, boleh buat segala-gala. Lidah pun syukur dengan Tuhan. Lagu mana nak syukur dengan Tuhan dengan lidah? Nanti siapa masa ya. Anggota yang tujuh syukur dengan Tuhan. Duk gerak-gerik tu duk leha syukur dengan Allah Ta'ala je. Tak lepas pada ibadat. Tu sampai ke maqam dah tu yang ketujuh. Sampai situ dah dapat qurbah. Itulah maqasid. Itulah maqasid. Kalau tak sampai ke tujuh tu, dakwa je kata siapa. Tak sampai. Tak apa. Sampai dakwaan saja, bukan wakil. Bukan wakil. Tu. Hak tu hendak mujahadah tu. Supaya je orang ngajar, supaya tu je. Kalau kira semua, dia tak kau bahi ku apa. Tu. Pakak-pakak berjalan lagi. Pakak-pakak berjalan lagi. Mujahadah. Siapa dia cepat, dia mujahadah banyak, cepat siapa? Hak main-main. Yalah mak siapa? Pokok kalau tak mula jalan langsung, duduk situ lah. Kau duduk gelomok dengan nafsu amarah tu lah.
Duk gitu, duk gelombang nafsu binatang tu tak akan habis-habis. Tu. Habis itu. Maka dia kata ila maqasidiha. Maqasid mana? Sifat bagi maqasid. Maqasid atau tujuannya tu allati hiya, maksud ibadat, iaitu hampir dengan Allah Ta'ala. Yang hiya, ia maksud atau maqasid tu, maqasid bagi ibadat itulah ialah amani salikiha. Ialah amani, ialah cita-cita. Amani jamak daripada umniyah. Ialah cita-cita bagi saliki, bagi segala mereka yang berjalan nyo ibadat. Saliki asal salikina, idafah zanu, salikiha, salik di orang yang berjalan, orang yang berjalan hadap kepada Allah Ta'ala dah. Mulai salik. Kita ni salik dak pergi kita. Salik lagi. Kaifa yarhalu ila Allah? Kaifa yarhalu ila Allah? Kaifa tushriqu qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'ati. Am kaifa tarhalu ila Allah? Dalam mahikal nak jalan ke Tuhan lagu mana? Kaki tangan dibelenggu dengan hawa nafsu. Kaki tangan keduk tamak dengan nafsu lagi. Nak jalan lagi ke mana? Jauh lagi tak boleh mula jalan. Nak jakoh pun tak boleh. Jangan kata mula jalan, nak jakoh pergi pun tak boleh lagi. Kerana kaki tangan keduk ikat dengan nafsu ya. Hawa nafsu belakang keduk ikat benda tu. Nak jalan tak boleh. Tu dah. Maqasid yang ialah amani, cita-cita bagi segala. Kita nak hadap ke Tuhan ni, tujuan kita ni siapa-siapa penuh ni apa? Nak dapat berdamping dengan Tuhan. Dapat qurbah ke? Dan dapat ma'rifatul khassah juga. Tak ada apa. Tak ada apa dah. Waktu dah tu nak terima segala-gala. Masa tu kalau Tuhan capak karamat bagi dia tak rasa tipu dah. Tak rasa apa. Tuhan bagi benda ke flat K, nampak kasyaf tu macam ni. Semua bagi dia bukan dia tujuan dia. Bukan tujuan. Kalau tu hawi pun atau jalan lipokur ni Tuhan betul-betul. Tapi bukan tujuan bagi demo ni. Dia dapat pun dia saja-saja. Sebab awliya-awliya Allah ni ya. Kita tak tahu kata dia wali. Wali-wali ni orang lain tak tahu kata dia wali. Kalau sekiranya orang lain mula tahu dah kata dia wali, oleh alamat akhir hayat dia dan mati dah. Kewalian dia tu akan terbuka apabila dia nak mati. Kalau selama mana dia tak mati lagi, ajar dia ada lagi, tak ada dia tahu. Nampak dia nyaku pun. Tu. Tu. Demo ni siapa kepada Allah. Kita ni tahap mana lagi tahap mana lagi. Maka musannif kata bila aku perhatikan jalannya ibadat mula daripada permulaan sampai ke maksud dia, faiza, maka tiba-tiba bila aku perhati, aku cek tengok jalannya ibadat, faiza, maka tiba-tiba hiya ibadat tu, jalanan ibadat tu, hiya rujuk kepada al-ibadah dengan makna tariqul ibadah. Tiba-tiba ia jalannya ibadat ni nak ya Allah, tariqun wa'run, ialah jalan yang jalanan yang apa wa'run? Jalanan yang payah. Jalan yang payah. Bukan mudah. Jalanan payah. Nak pergi semaya Allah, segala-gala. Tengok ngaji ni padai dah. Ni akobah pertama, akobatul ilmi tu padai dah. Payah. Tak lagi. Macam-macam gangguan. Nak main ngaji lah apa orang ganggu. Delu. Orang kata delu tu apa-apanya kan. Setel pun delu. Sain tepi pun delu. Nak main ngaji agama ni pun. Tengok duk Mesir, mula-mula naik Mesir tu hemah mari Allah ya kira nak mengaji.
nak mengaji situ sini mula-mula mari tu kemudian apa tu kemudian apa ni pasal nak jumpa belakang tong-teng tengah jalan lagu mana rebah belakang Aqabah di Mesir ni besar lagi weh. Wa'run tariq kat jalan Mesir ni wa'run payah, jalan raya payah. Apa maksud dengan payah sini? Jadi payah hendak lalu dan melintas. Tulis itu. Yakni payah hendak melalui dan melintas kerana penuh dengan duri-duri nafsu dan batu-batu dunia. Allah, jalan ni payah nak jalan weh. Payah jalan ni. Sebab apa? Duri penuh. Ada duri saja. Maksud duri nafsu kita. Duri nafsu tu dah. Nafsu tu dah duri. Duk tajam, duk tiket, sakit hak tu. Nafsu tu. Dan batu-batu dunia. Dunia ni dah sekat tersewi lalu dengan cara mudah. Tu wa'run tariq ni wa'run. Kalau kita mula hadap pun wa'run. Ni kita tak ada mula lagi hadap kepada tariqah. Hadap untuk beramal mujahadah sungguh-sungguh. Kalau kita hadap kepada tariqah dia sungguh, hadap kepada jalan yang payah lagi. Ujian macam-macam lagi. Ni pun ujian dah. Kalau aqabatul ilmi ni pun ujian besar dah. Jangan kata siapa aqabatul taubah. Ujian besar pada tu lagi. Allah Ta'ala jalan ni tu payah. Buat batu saja, duri saja. Tino Allah. Mula nak mengaji sikit mula nak boleh adik. Orang tua kata, "Mek tengok widah ni." Mek tengok widah. Situ si orang tu anak ya tu juga. Mek kenal budak tu. Mek kenal. Kita tak lama lagi tapi dia kata gitu, pak jadi juga kita apa? Aqabah mari dah. Aqabah tu. Nak mengaji nak jalan tak boleh. Jalan tak boleh. Duit tak ada ni. Duit tak ada. Kalau duit tak ada ni, kalau nak mengaji pun kena sangat dirimu sendiri. Siap pula dah. Hadap ke nego. Aqabah pula dah. Aqabatul ilmi pula. Situ nak lepas, tak lepas. Nak tapa kita boleh. Tapa kita boleh. Nak mula sikit dia hari. Cuba perhati. Hari mula nak sungguh, hari itulah. Hari yang mula nak sungguh, hari itulah ujian mari. Hari mula nak sungguh, hari itulah ada kepayahan selalu. Tu situ. Macam-macam dapat. Boleh jumpa lakau insya-Allah mujahadah boleh tu. Tok Dalo, tok guru kita, anak murid dia orang tua sakit. Dia duk mengaji malam-malam. Orang tua tu uzur. Dia masuk berjumpa. Tok minta klik. Gana? Minta klik Gana? Mek duk uzur. Lepas tu dia kata, kalau mu klik tu mu boleh menyembuhkan mek mu. Kalau mu klik tu mek mu siar tak? Dia je siar lah. So klik ngaji. Ngaji. Tak lama dalam berapa minggu tu, 3-4 minggu, 2 minggu, berita siapa mari kata orang tua yang meninggal dunia. Dia pun masuk ayat tu dalam. Orang tua tak ada dah. Minta klik. Tu dalam kata, tak apa, klik lah dia kata. Dan insya-Allah ibumu akan dapat masuk syurga dengan sebab mung taat kepada aku. Allah kata gitu. Taat kepada aku. Dengan syafaatmu orang mengaji, insya-Allah dia akan dapat masuk syurga. Surah Allah kata gitu. Jawi klik juga lepas masa mati tu kata dia ni. Tapi nak kata ujian ni teka tu macam-macam. Yo tu nak yo ni tong nak boleh tu payah. Aqabah mai lalu dah. Ada hari lalu. Kalau kita tak usaha teguh hati kita semua, tak lepas ujian situ.
jaga gitu. Tu ada cerita Habib Soleh Soleh Indonesia yang mari kepada Dalah itu, dia cerita kepada salah satu anak murid Syekh Abu Bakar Asy-Syatiri, tak silap di Hadramaut. Jadi Habib Salim tu anak dia dah. Habib Salim tu Asy-Syatiri tu, Imam Asy-Syatiri semasa jadi ketua atau jadi dia tu muassis lah. Seolah kata baba dalam pada Ribat Asy-Syatiri tu, Ribat Asy-Syatiri dalam Hadramaut. Lepas tu budak Indonesia. Budak tu budak Indonesia. Budak Indonesia. Lepas tu ngaji dalam Ribat tu, banyaklah Arab tu, ada Indo banyak. Lepas tu budak tu hantar mari, ada surat hantar mari sama budak tu. Surat keping pertama hantar mari, dan surat ni hantar dia mata siapa masuk dari Ribat. Lepas tu surat tu dia awak mari, dia tak wani nak buka lagi. Anak murid tadi tu bila dapat surat, dia kena minta izin kepada Habib dulu nak buka surat. Habib ada surat datang kepada Amun. Lepas tu Habib kata, ambil surat ni kita taruh, jangan buka. Jangan buka. Jangan buka. Ya pun taat lah, ambil kita. Dia tak lama sebulan lagi hantar surat mari pula. Ada kuping lagi, hantar surat mari pula. Lepas tu dia wangi pula tu surat kepada guru dia. Guru dia kata, Syekh kata, ambil kita tempat hak surat dulu, jangan buka. Duk lagi setahun lepas pada tu, siapa pula surat keping? Siapa surat keping mari? Yang dia pergi pula. Pergi, dia apa? Pergi segera pada guru. Syekh kata, ambil surat tu kita di tempat yang sama, jangan buka. Tahun lepas pada tu pula, setahun, ada surat mari pula sekeping lagi. Sekeping lagi. Tahun yang keempat. Jadi banyak tahun, 2 tahun lebih lah. Sekeping lagi. Dia pun pergi serah kepada Syekh. Syekh kata, ambil surat tu semua mari. Ambil surat tu semua mari. Dia pun ambil surat tu mari. Buka keping yang pertama, cerita daripada rumah, pergi khabarai kata sekarang learning ayah duk sedang uzur. Sedang uzur. Lepas tu tak apa lagi. Surat yang kedua berita kata ayah sudah meninggal dunia dah. Uzur ni. Lepas tu surat yang ketiga mari berita kata ibu sudah duk sakit juga. Lepas tu sekarang. Surat yang keempat cerita kata ibu sudah meninggal dunia. Lepas tu Habib kata kalau sekiranya kamu bukakan surat pertama, tentu kamu akan kembali ke rumah, dan pada masa tu kamu tak akan dapat ilmu lagi. Tapi sekarang ini kamu menjadi ulama dah, keliklah kepada rumahmu, kamu akan dapat mensyafaatkan ibu bapamu juga. Dia tahu apa yang ada dalam surat tu, dan apa sekatan dia tu ada hikmat dia semua. Kita ya tu, berarti jalan ni payah. Ya jalan lebih lagi jalan yang mulai ni. Wasabilun sa'bun. Tu atas kepada tarikun wa'run tu. Dan ia ibadat ni ialah sabilun sa'bun, ialah jalan yang susah hendak melepas. Susah jalan yang susah hendak melepas. Nak lepas gitu ayah. Sat ni duk lalu-lalu tu pun payah dah tengok ada jalan tu. Jalan yang lepas gini payah juga. Sebab apa kata sa'bun? Tulis situ, kerana penuh dengan lubang-lubang istidraj. Kerana penuh dengan lubang-lubang istidraj. Jalan kalau lubang saja nak pergi tak boleh juga. Kenderaan kita, kereta kita nak pergi tak boleh juga.
Ni jalannya ibadat, istidrak tu penting. Takut nampak lo. Tak semaya pun, tak ada mengaji pun nampak dia boleh makan mewah. Tak ada semaya, tak ada amalan ni pun nampak duk segar, sehat, molek bokeh, sehat lebih pada orang luar lagi. Sehat lebih pada orang semaya lagi. Tu istidrak saja. Allah Ta'ala boleh istidrak kepada kita. Akhir sekali tu tarik klik, masa tu istidrak ni apa? Soalan kata soalan kata helah Allah Ta'ala atau nak kata penipuan daya Allah, tipu daya Allah Ta'ala. Begitu tipu daya Allah Ta'ala tu yang mendayakan kita. Kita tu jadi makin upai, tiba-tiba akhir tu yang semelah. Tu istidrak. Apa dah? Auzubillah min dzalik. Ada duk ngamal ni. Oh jadi ngamal tu amal ni jadi. Tuhan tak semaya, baca-baca pun jadi. Tak maya amal tak ada. Tapi baca tu tahwi. Tu macam ni tahwi. Waktu jadi, bab ni jadi. Tu. Istidrak saja tu. Dekat nak mati boleh tengok je tu. Dekat nak mati boleh tengok susah roh nak tubik daripada badan tu. Boleh tengok pula situ mula-mula habis itu wasabil sa'bun kasiratul aqabati. Dia kata jalannya ibadat ni kasiratul aqabat. Khobar lagi. Tak ni khobar dengan huruf athaf, hak ni khobar dengan hazaf huruf athaf. Ia ibadat tu kasiratul aqabat. Jalannya ibadat ni banyak halangan, banyak penghalang, banyak halangan. Aqabah ni penghalang. Dalil dia kata wa hiya, dan iaitu aqabah tu fil asli, pada asal luarnya ialah as-sanaya bainal jibali. Sanaya ni jalan-jalan, jalan haluh-haluh antara bukit, jalan celah bukit, jalan-jalan antara bukit. Bukit ni jalan haluh je. Jalan tu pun payah nak jalan. Tepi-tepi bukit tengok jalan, tengah-tengah jalan sepit je. Kadang-kadang luas sikit, tapi luas mananya kepada kereta payah tepi tu. Gelecah sikit bakal jatuh bawah. Tu aqabah. Sama makna aqabah. Maka si aqabah ni makna halangan, sekatan. Tak sebi kita sabar kepada Allah, tak sebi kita berjaya dalam benda ni. Tu aqabah. Tulis itu betul aqabah. Maka segala aqabah bagi jalan ibadat ini, segala aqabah bagi jalan-jalan ibadat ini ada 7 aqabah. Ada 7 aqabah. Allahu akbar. Banyak aqabah. Kalau mak kita buat dan sikat teh tu tahan aja. Dang tu dang ni Allah tak boleh sapa. Kalau slow bila sapa dang tak slow pula. Slow. Lepas tu lepas sedang dang lepas tu pula. Jadi banyak dang. Dan tu sikat teh tu ada tengah-tengah jalan. Tengok ya susung macam-macam je tok. Allah payah. Ada dengan besi tu. Awak pergi dipayah. Jadi dang tu apa bahaya tu? Apa bahaya tu? Maka jalan ibadat ni 7 dan semua. Nak laku pergi. Aku ni. Kita ni sangat menangis sekalinya di kisah ataupun di hadis Nabi hak dicerita oleh Mu'ad cerita hadis tu. Hadis amalan naik ke langit kena tolak kelik. Naik ke langit tolak kelik. Akhir sekali. Bukan kata mudah dah amalan kita dah buat tu, bukan kata lepas lagi mudah-mudah tu. Kadang-kadang nak sampai ke langit pertama kena taklek. Tak lepas langit kedua. Kadang-kadang sampai langit kedua. Lakal langit pertama boleh dah, malaikat seng dah. Langit sampai langit kedua kena henah kelik pula. Akhir sampai ke malaikat, sampai ke langit yang 7. Aduh, tengok lagi insya-Allah nanti lagi hadis tu semua. Maka Mu'ad kata lepas daripada aku dengar hadis ni daripada Rasulullah, aku pun tak membaca banyak sangat Quran. Aku tak membaca, aku tak baca ulang hadis hak lain sangat. Malaikat ulang-ulang hadis ni je. Hadis. Ingat hadis ni,
ingat pada Nabi. Temu hadis tu ingat ke Nabi. Baca hadis tu ingat ke Nabi. Tu nanti akan jumpa hadis. Tu habis situ dah. Maka sini Qasiratul Aqabah nak ayat wi. Ni kira kita aqabatul ilmi ni pun. Ya Allah, ya Rabb. Apa orang nak berjaya lepas di aqabah. Syadidatul masyaqqati. Lagi pula syadidah. Syadidah ni apa? Kuat ataupun sangat. Kuat sangat syadidah. Syadidatul masyaqqati. Kuat sangat gangguan-gangguan ataupun kesusahan-kesusahan tu. Masyaqqat, kesusahan dan gangguan-gangguan. Macam-macam ganggu tepi jalan tu. Nak pergi tu bukan mudah. Rimah apa ada, singa, gajah, macam-macam gangguan tepi jalan tu. Hatu tu pun ada. Jalan ni ke dalam bukit ni mai. Susah nak jalan sana, gangguan tepi jalan banyak. Ni jalan ni ibadat lebih lagi. Sangat kuat masyaqqat, gangguan dan kesusahan. Ni kita ngaji kita boleh tahu kata besar tak besar, kita boleh pecah dia. Maksudnya kita akan bagi tu baby siapa kita ni ngiling. Bila baca atas hati kita boleh siapa tahu tu. Ni kita bawa Titan je baru mukadimah je ni. Nak boleh rakah semua, demo duk ku je, bukan ku, demo cerita je kata, jalan ni susah ni. Dia mula jalan sendiri boleh tahu. Dia mula sendiri start kereta nak pergi, boleh tahu. Hak dia mau cerita dia mukadimah awal-awal tu. Semua tu weh. Semua tu. Ba'idatul masafati. Lagi khabar lagi. Dia itu ibadat tu, jalan ibadat ni ba'idatul masafat, jauh perjalanan dia. Jauh oleh perjalanan. Allah. Bukan sebentar waktu dah. Hak tu terhati di atas mujahadah kita. Terhati atas mujahadah kita. Kalau kita mujahadah kuat, maka siapa cepat. Setengah orang tu bertahun-tahun je dalam mujahadah dia. Siapa? Setengah orang berpuluh-puluh tahun. Siapa? Setengah orang guna masa seumur hidup baru siapa? Baru siapa? Nak mati dah. Baru siapa? Kepada jual hak yang nak. Setengah orang tahun 2, 3, 4 tahun siapa dah. Sebab apa? Hak tu berbeza mengikut mujahadah masing-masing. Terhadap nafsunya, terhadap segala-gala yang ada. Tu habis itu. Ni tasawuf dalam Ibn Hajar Abidin ni tasawuf syariat je ni. Bukan tasawuf hakikat sangat lagi ni. Bukan serupa dengan tasawuf dalam hikam tu. Tu pun kita nak lapar tak boleh. Ngaji hak ni dulu. Tu. Mula nak baca hikam tu je nak jatuh payah dah. Maksudnya dia pergi dengan zuk dia. Kita tak sampai tahap dia, kita nafsu penuh kita. Di hati kita penuh dengan nafsu. Zuk kita tak sampai. Bila baca silat dengan murad dia, nak pergi tak kena. Walaupun orang tu syarah dah pun. Dia mau tu kitab tu syarah, kita ada syarah. Nak jijak rasa tak sumpah dia sampai. Pak dia rasa. Malaikat kita kena jalan dia. Bila jalan dia tak apa. Kalau orang tak syarah pun kita boleh heret lagi. Kenapa? Kerana kita zuk kita sama hak zuk musannaf. Hak tu lele tak hak tu dalam tu. Dalam apa? Dalam hikam tu. Hak tu banyaklah kita sama kita ni kalau kita martabat 7 apa tu ialah hak teruk-teruk tu. Hak tu tak boleh ngaji dah. Learning dalam kita Aqidatun Najin sebut sekarang dia kata maka bolehlah dianggap kitab martabat 7 tu haram dimengajikan dia. Haram dah mengaji kitab tu martabat 7. Saya dengar martabat 7. Martabat 7. Nak boleh sampai martabat yang 7. Yang mana tu? Haram dah nak mengaji. Sebab apa? Kata dalam Aqidatun Najin kerana jarang dan payah untuk cari ahli baca kitab tu. Ahli dia tu tak ada. Bila ahli tak ada, setengah-tengah kitab haram dia ngaji. Kalau ahli dia tak ada. Ahli dia tak ada. Takdir kata dalam kampung kita nak ngaji usul. Lepas tu dalam kampung tak ada ahli yang mengajar usuluddin. Haram mengaji usuluddin. Tekah dalam kampung tu. Kenapa? Kerana tak ada ahli nak baca kitab tu. Kalau nak dia mau ikut say baca, selain tak apa, gida kita. Heret ikut say dia.
Kena ada ahli dia. Maka dalam media ni pun seperti tu. Ni tak apalah kodah orang panggil kitab ni. Kitab apa nama kitab Minhajul Abidin ni, giri dengan kawaid, ada kawaid Arabiyah sikit, panah dengan kawaid Arabiyah. Boleh ke kongkai-kongkai lagi. Dia siapa murad musannaf kerana dia musannaf ngarang ni dia tak sampai ke tahap syariat hakikat sangat. Dia tok atau lapis mula-mula apa kita boleh makan lah tu. Apa tu? Kitab Minhajul Abidin. Tak lapis mula-mula. Usahalah tu maka Musanna kata syadidul masyaqqat ba'idatul masafat. Tu jauh lagi perjalanan kita. Azimatul afati, besar kebahayaan, besar kebinasaan. Besar kebinasaan dia, besar bahayaan dia. Tu azimatul afat, besar oleh bahayaan dia. Besar. Sebab apa kata besar? Tulis itu besar, azimatul afat. Kerana tiap-tiap langkah itu, berkemungkinan jatuh ke dalam kebahayaan dan neraka. Dalam kebahayaan dan neraka. Jalan tepi bukit jalan kena cuma benar, cuma sungguh. Besar bahaya jalan tu. Ngelak sikit pelak. Kalau pelak sikit, kalau salah sikit pakai jatuh. Salah sikit pakai jatuh. Kau duk ingat kadang-kadang duk gitu, rapat dengan belakang, rapat dengan bukit. Duk gitu. Jalan tepi hok tempat sepet sikit duk gitu. Bagi tak boleh. Ya pelak sikit pelak lah dah jatuh. Takut tu. Ni jalan ni ibadat ni pun silap sikit je. Silap sikit ikutlah. Kita tak khabar, kita duk gelomok dengan nafsu amarah kita tu, kita tak sedar rasa. Ni dah mula ihabi akabatul ilmi nak kepada akabatul taubah tu rasa lah dah. Rasa kelemahan diri. Oh sungguh tu siap. Siap. Ni yang dewasa mimpi tak dah. Dengar pun gitu. Dengar hak dia tak ada rasa apa. Jadi rasa kerakan hati, tak ada rasa nyekik, tak ada. Kerana hati kita duduk main dengan hak ni je. Main dengan hak ni. Tak ada tepuk dengan benda ni. Makuk kat tu dah. Minhaj Allah duk ngaji ponok tu duk ngaji dengan hak ni. Minhaj tafsir. Pakatut Allah hukum atau wirid kitab ni. Ya wirid. Ponok dalah mesti baca kitab ni. Bila siapa habis khatam baca, diambilkan wirid sebagai wirid kita. Boleh di keberkatan ponok setengah daripadanya, keberkatannya dengan sebab berkekalan wirid Minhajul Abidin ni. Setengah daripada berkekalan kita. Payah dah cari juga ponok yang ambil minhaj jadi wirid. Baca kita sebagai wirid. Lepas Datuk Allah pesan kepada Allah Yarham Abang Hussein pun pakai berwirid pula. Waktu sampai akhir hayat. Sampai tu guru pun ni gitu juga. Sampai akhir membaca yang kata, membaca. Jangan berhenti kitab ni. Tak dalam kata, jangan berhenti kitab ni. Baca lagi. Kita usahalah. Kalau kita klik rumah sikit lagi pun, kalau tak boleh baca minhaj Arab pun minhaj Jawi. Ya ada juga hak syadah terjemah. Minhajul Abidin, syadah kita terjemah kepada bahasa Jawi. Tak ke Minhajul Abidin. Ambil pelagu tengok dengan hak Arab ni. Lebih kurang. Tapi setengah-setengah syadah je buat sebab kisah panjang-panjang, kisah Mu'ad yang saya cerita tu. Kisah Mu'ad yang Nabi dia cerita hadis panjang tu. Hak tu syadah tak sebut. Syadah dia ambil, lepas tu dia kata ada hadis. Lepas tu hendaklah tuntut dalam kitab yang tinggi-tinggi. Lepas dia hubung. Kalau kita tengok kitab Jawi tu, ada juga syadah terjemah dah. Minhajul Abidin. Tu habis itu. Ba'idatul masafat, azimatul afat, kasiratul awaiq wal mawanih. Kasiratul awaiqi, banyak perkara yang menyekat. Al-awaiq ni perkara yang menyekat, perkara yang menahan, perkara yang menegah. Awaiq, banyak awaiq. Maka kalau kita mengaji kitab ni, akabatul awaiq ya 4.
Perkara yang menyekat tu ada 4. Perkara yang menyekat tu ada 4. Tu. Habis. Ada apa tadi? Tulis situ betul awak Maka perkara yang menyekatkan, jalanan kita kepada Allah Ta'ala ada 4. 1. Dunia. 2. Syaitan. 4. Manusia. 3 manusia. 4 nafsu. Perkara ni tuan-tuanความเจริญ perkara ni. Dia ada perkara ni tak cerun, halangan untuk kemajuan kita hadap kepada Allah Ta'ala. Perkara ni dia nyekat kita tak lagi. Satunya dunia. Pada belik dengan dia, ngaji daripada belik dengan dunia pula. InsyaAllah. Ingat ustaz sikit-sikit lagi klik, dia belik dengan dunia pula. Kerja agama kau dah. Mula-mula tak apa, klik dia semangat tinggi lagi lah, api duk kuat. Orang ajar tak nak kira. Memang kata, tuai tolong ngajar, tolong ngajar. Masa luar tak apa ustaz nak ngajar. Ngajar free lah, tak ada kira apa ni, bidang mau boleh lah. Masa luar lepas pada hak tiang, lepas pada berehat tengah hari tu, belum pada nak zuhur apa, tak apa tengah je ustaz ngajar boleh situ. Atau sejak ustaz ngajar free. Ngajar nak ngaji apa? Nahu apa? Nampak tolong. Khidmat mula-mula kuat. Lama-lama dia mari ribut ni, dia mula kira dah, mepet dah dengan dunia. Dengan dunia. Dia duk ngajar sekolah, dia boleh kadar 7-8 ribu je. Kalau sekiranya Allah Ta'ala uji dia dengan kerja dunia, hak boleh harga duit lebih pada tu, dia akan tinggal lah dalam ngajar. Akan tinggal lah dah. Kerja dengan aku sebulan 15 ribu. Jadi ni kru pitiakon tu ngajar sekolah tu, padahal ngajar budak apa sangat elok sekolah. Dengan ilmu kita duk ngaji habis kuliah tu, kuliah ni habis mari dia duk ngajar budak pada tu, ngajar budak. Rukun email, rukun Islam tu je. Kuyai pun ngajar boleh siye. Kuyai siye tu ngajar kati boleh. Pitiakon kru nak ayat ni. Kuyai ngajar kati boleh. Siye duk ngajar kati. Mana acara hari tak pandai macam. Ada sekolah laku gitu. Kita boleh ada okat, ada peluang tu pakai masuk selalu dah. Kalau ni ingat dah. Abu mari. Ni tak ada sewa, tak ada mic kereta lagi. Kalau mic kereta baru boleh kedah. Ayam muka hang mula gaduh pula. Start. Tak ada dah. Dia mula dunia mari. Ni puak ni duk tuang kita. Tak boleh kita hadap kepada kejayaan hidup kita yang hakiki di dunia ni dan akhirat. Apa ni? Dunia. Maka cara nak mengubah ni kena zahid. Bersifat dengan zahid. Bukan zahir, tak ada makan bodoh. Hati tak ikat dengan benda tu. Tak terikat dengan benda tu. Tak ikat. Ada ambil sekadar hajat hidup je. Anak tu tak lekat hotel orang. Itu dah lah. Bini kita, bini nak makan apa? Nak makan sup lah kita lah. Sup daging, beli daging. Nak makan sup hiyah, beli hiyah. Anak kita nak ada sikar, setir nak pergi kalah, ada sikar. Ada dah. Lebih pada tu nak apa lagi? Kau dah berhajat. Tidur, perabung tak tirih. Ada. Rumah tak ada panas. Duduk 3-4 lapis tu buat apa? Kalau kira. Maka tu tuan-tuan. Ialah awak ni berlaku. Lebih lagi dia mengaji ni. Oh. Ni macam-macam. Lepas tu syaitan ni pun yalah enggak. Ni abel-abel dia. Setan.
Ya ni nanti nak sokong. Yang ni setan ni nanti nak curi-curi lah. Curi manusia. Curi benda tu benda ni. Setan kat satu masalah. Ni hak sekat tak servis apa. Nampak dia ni nak mengaji sikit mula heret. Kerana dia tahu kata apabila seorang ni berjaya dalam medan mengaji, dia akan dapat klik membawa masyarakat dia pula. Kalau dia mengaji alim di sini, dia akan klik mengajar orang kampung dia. Orang kampung akan terdapat petunjuk agama dengan sebab dia orang banyak mana. Kalau berjaya dia seorang, orang kampung 100 tu boleh reti agama dengan sebab dia. Tu bahaya. Sekat yang ni. Sekat daurung. Jangan minat. Daurung nak buat sekat. Nampak nak berjaya sikit, nampak otak nak jadi sikit, kerak ni. Nampak nak boleh hadap mengaji sikit, kerak weh. Sud tak berjaya saya buat klik. Tu ialah lagu buat ni. Betul. Hijab dia. Yang mujur. Biarkan kampung berkekalan dalam kejahilan itu lebih baik, dia kata. Setan kata. Jangan orang di kampung tu boleh duduk ngaji. Kalau dia klik siap. Dia klik siap. Orang boleh ngaji belakang sebab dia siap pula. Orang kenal Tuhan, dapat amal ibadat dengan cara kenal betul. Ya, lalu tu sekat dia. Manusia yelah kak ni buat ni hak dekat kita tuan-tuan khawatir tak. Hak ni boleh nyata dengan musyahadah. Setan tu benda gaib lagi. Kita kata dunia ni tak apa lagi lah. Ni manusia ni. Tu duduk lagi sekali boleh tahu lalu dah 3-4 orang. Kita nak mula nak baca kitab sikit, ya nak tengok je. Kita pun nak tengok tu. Bila dia buka, kita paksa rasa nak tengok tu. Mula-mula kerah hati ke rasa tak sih. Pergi. Tak apa nak tengok je. Mula nak baca kitab sikit, nampak dia nak sipet tempat tidur. Nak tidur. Tengok tidur ni sakit juga. Woi, penyakit tidur ni. Dia tengok orang tidur rasa nak ngatuk tak ya bang. Lalu tu tidur kata, yelah lah kau tu. Ni buat tuang-tuang saja. Malaikat manusia yang setorikah dan seguru akan membawa dan sama-sama pimpin jalan, pimpin tangan lagi untuk nak hadap. Jaga ya tu nade nak bertemu orang gitu. Tak usah. Yelah dah. Ayah belakang tu dah. Allah Akbar. Ya no. La tashab man la yunhiduka haluhu. Dalam hikayat tu. Jangan kamu bersahabat. La tashab. Jelas dah. Jangan kamu bersahabat. Man akan mereka yang la yunhiduka haluhu, yang tidak membangkit semangat akan dikau oleh kelakuannya. Kelakuan orang tu. Kalau kita duduk dengan dia, kelakuan dia tak buat kita jadi rajin dah. Tak buat kita jadi konait dah. Bokeh khayatu kata. Jangan duduk sayang sangat hal. Siap walahana pula. Jadi baik tu laku aku begitu kau. Pakak-pakak jadi molek lah kalau gitu kau. Dia nak lari tak boleh 2 3 4 jadi hak tulah belaka. Hak usaha pakak-pakak jadi molek tak apa pula Pak ah. La tashab man la yulhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Dan tidak menunjuk akan dikau, perkataannya tu tak menunjuk akan dikau di atas Allah Ta'ala. Kecek pe dia tak heret kamu pergi kepada Tuhan. Jangan dia sayang hak tu. Kalau ngaji hikayat teruk lagi kena. Hikayat kata pala dah. Ni pun sebab tu ni awak besar akan jumpa insya-Allah. Apa cara nak hajah-hajah uzlah hati. Uzlah sih sekurang-kurang uzlah hati kita. Walaupun tubuh duduk sekali tapi hati kita tak duduk dengan demo dah. Hati kita duduk dengan Tuhan, hati kita dengan ngaji, hati kita dengan tu. Uzlah hati ni. Tu. Tu hak tak sennya tubuh tak duduk sekali, hati duduk sekali dah. Tu teruk. Tubuh lain tu hati duduk kali dah. Setelah. Lepas tu yang keempat sekali awaiknya nafsu. Penting Allah. Nafsu ni tak ada dah. Nafsu dia terbit dua. Dia nafsu hak mari dari hati, nafsu hak keluar dengan anggota tubuh. Nafsu anggota ni macam-macam tangan, mata, hidung, apa semua. Dan anggota tujuh tu.
waktu hari lagi. Lepas tu hati-hati main dengan takabur, dengan dengki, dengan apa yang mari. Tu awak iklah kau tu. Mudah-mudahan selamat, insya-Allah jalanin kita. Jalanin selamat. Mudah-mudahan. Kasiratul awaiq wal mawani', jelaga atau tafsir kepada awaiq, perkara yang menegah daripada ibadat. Wal mawani', banyak sangat halangan, banyak penyekat, banyak perkara yang menegah daripada ibadat. Jalan ni musannif cek dah, Imam Ghazali sudah perhati dah jalan ni ibadat. Dia kata aku dah perhati mai lama, baru jumpa. Kata jalan ni bukan biasa. Bukan pakai sarung, pakai jubah, pakai sarung, pakai piyah tu boleh duduk gitu selalu dah. Yo ada jalan ni hot yo lagi kalau kira semua. Betul hadap semua tu. Wa hafifatul mahaliki, atas dia kata hafifatun mahaliki. Ila agak tu atau pada tariqul wa'run, atau dengan hadahuru atau hafifatul mahalik. Ia ibadat ni hafifah. Hafifah ni apa? Mahfufah. Hafif bermakna mahfufah, dilikung akan dia. Al-mahaliki, dilikungkan akan dia dengan mahalik. Mahalik ni apa? Dilikungkan dengan mahalik. Mahalik ni apa? Mahalik ni jamak daripada apa? Jamak daripada mahlakah. Mahlakah, kebinasaan. Tulis itu. Betul mahalik. Mahalik ni iaitu tempat-tempat yang membawa kepada kebinasaan kita. Tempat-tempat yang membawa kepada kebinasaan kita. Dan maksud dengan tempat kebinasaan di sini, maksud dengan tempat kebinasaan di sini ialah perkara-perkara yang membawa kepada binasa amalan kita. Binasa amalan kita, seperti riya dan hasad. Seperti riya dan hasad. Hasad dengki tu. Tu jalan belakang tu mahalik saja. Allah penuh jalan ni kok jalan tu lubang ada dah, batu duri penuh. Tepi-tepi jalan tu ganggu saja. Jalan ni pun jauh lagi. Sepik jalan ni, gelecah mudah. Lepas tu kok tepi-tepi keliling tu semua tempat binasa saja. Tempat binasa saja, keliling-keliling tu dilikungkan dengan tempat binasa-binasa. Dilikung dengan tempat binasa. Wal maqati', dan maqati' atau pada mahalik, dilikungkan dengan maqati'. Maqati' ni apa? Jamak pada maqta'. Asal maqta' ni apa? Tempat putus. Tulis itu betul maqta' sikit. Ya Rabbi. Maqta' iaitu tempat-tempat putus. Tempat-tempat putus, yakni jalan-jalan yang putus. Jalan-jalan yang putus yang menyebabkan kita tak boleh berjalan lagi. Yang menyebabkan kita tak boleh berjalan lagi. Di sini maksudnya perkara-perkara yang menyebabkan kita terpaksa berputus ibadat. Berputus ibadat, seperti manusia dan dunia. Seperti manusia dan dunia. Habis situ dah.
Oh jalan ni bukan main kabah kerak tu. Jalan ni putus. Jalan-jalan hak putus. Jalan ni putus. Payah ke nak pergi jalan putus. Nak lakar pergi pun tak boleh. Itu jalan ni amal ibadat ni pun ada makotek. Tempat putus dia. Jalan ni putus. Maka dia jangan dikandaki dengan jalan putus di sini apa? Perkara yang memutuskan kita daripada ibadat. Ada tu benda tu mai kat tu. Mai dak sekat tu. Wiwiti. Kalau amal apa cuba perhati tengok. Nak wisap 40 hari tu. Istiqamah apa saja. Nak wisap 40 hari tu bukan mudah. Ada mana nak salawat, mula salawat apa tafrijiyah masalah. Nak wisap 40 hari tu ujian mari lalu dah. Kadang-kadang tak apa lagi mula-mula. Sampai hari yang ke-20 ada sebab tu putus tu. Ada sebab lalu dah putus. Kadang dekat dah 30 dah. Ada 10 hari lagi dah jadi sampai ke ada tahap istiqamah kita. Menjadi butuh. Payah. Payah. Duk ponok nak boleh dekat 40 hari. Oh. Gi 2-3 hari lari kelik. Lari kelik. Lari kelik juga. Gi nak duk dengan molek dah. Gi 2 orang dah buat gu dah ada dah. Apa lari kelik. Tak gerak. Tak gerak. Jadi tak ada istiqamah juga situ. Tu. Itu makotek dia ada. Tempat utuh dia. Ghaziratul a'da'i wal qutta'i azizatul asya'i wal atba'i. Ya lalu aku banyak seteru. Ghazirah banyak seteru. Banyak boleh seteru al-a'da'. Seperti nafsu-nafsu, syaitan-syaitan. Ia lalu tu seteru lah kau tu. Kita tak nampak lagi rupa yang disetu lagu mana setelah kita mengaji kitab ni dulu. Yang musnadkan akan kita nampak kelakuan buat ni. Kita jumpa ghaziratul a'da, banyak setu-setu tengah jalan tu. Wal qutta'i, qutta' ni jamak pada qatak. Qatak ni apa? Apa ni? Qatak tariq ni apa? Penjamu-penjamu atau pencuri-pencuri. Asalnya qutta' ni makna gitu. Qutta' ni ialah qutta' tariq ialah pencuri dan penjamu yang sentiasa menanti tulis situ-situ. Tulis qutta', yakni pencuri dan penyamun yang sentiasa menunggu kita, sentiasa menunggu kita di tepi jalan, seperti syaitan-syaitan, seperti syaitan-syaitan yang sentiasa menunggu, yang sentiasa menunggu untuk merosakkan amalan kita, yang sentiasa menunggu untuk merosakkan amalan kita. Ingat, setan dia tak tunggu kita teka kita duk jalan molek. Macam dia. Teka duk jalan betul tu setan tak ada. Setan duk nanti di kita tempat kita lekok. Tempat lekok tu dia duk. Bila kita mula lagi gelecah sikit, situ harap. Kalau kita duk jalan atas jalan betul lagi, dia payah lagi, dia tak buat. Tak buat. Dia akan mari duk tunggu kita di terjalan-jalan hok gelecah. Hok tempat-tempat hok kita nak kelat. Ada gangguan mula. Tu. Jangan sama sekali Allah. Kita ni ayah. Saya ni duk sekolah dulu, duk dengar dah minhaj. Ustaz mengajar minhaj yang bidin atas sejid. Tapi ustaz tu pun, ustaz mengajar minhaj, kita tak rasa kata kita ngaji minhaj. Tak tahu kata apa minhaj. Ustaz mengajar bab tahid, bab zuhdi. Ustaz babu zuhdi, ustaz bakatu ya baru. Aku masa tu aku tak ada lagi terosak aku malu. Jangan. Kadang-kadang ya ambil terosak tu mari ya masa tu telefon baru timur hok pesing boleh tengok apa cor dalam tu hok pesing ada gambar buat pada baru timur. Ustaz ngajar tu. Duk ngajar sikit ustaz mula dah. Awak tahu tak kata hari ni berlaku potek di dunia ni. Awak ni tak ada ni. Tak ada yang sarakal lah ni. Oh ni.
Gini. Di dunia ada berlaku politik tak ada serakah. Krong. Kita duduk ngaji bab zahir apa? Tak ada royak apa je tu maksud dia. Duk kecek duk ngajar tak segera sampai kita dah. Bila masuk dalam tu baru kenal. Oh, Minhajul Abidin. Gini kita tu. Tapi siapa masuk dalam pondok dalam ni kuat Kuat gimana? Kita budak sekolah. Mula-mula. Bila kita budak sekolah, duduk kita start sekolah. Dia tak jadi sepatu pakai bonak Tak ada tak pakai bonak, masuk pak muak buat anak katak kepala kata. Dia muka apa ni? Duk cerita hikayat kata Tuk Dalo semata. Tuk Dalo kata gitu. Budak sekolah ni dia kata sukulah. Apa sukulah? Duk sukulah. Sekolah-sekolah ni sukulah. Duk sukulah, bukan duk sekolah dengan pok ama-ama. Pok kita ama-ama ahli ibadat ni duk dengan jalannya kita. Tapi sekolahnya duk caranya sukulah dia kata. Oh, tu lalu kita ni puan. Tu dalam kata sekolah-sekolah ni tak cukup 2 kolah. Tak cukup 2 kolah. Apa tak cukup 2 kolah? Bila tak cukup 2 kolah, jatuh najis sikit, pakai tak lewat kaki je dah. Dia kata jatuh najis atas tu, walaupun tak berubah kelakuan sekalipun, jadi najis aib. Jatuh najis ponok, sekuat-kuat insya-Allah 2 kolah. 2 kolah. Lagu mana? Kalau sekiranya dicampur dengan najis sekalipun, kalau tak berubah aib tu, dia boleh pakai lagi. Nampak lah siap. Lekung. Sampai ke tahap tu dalam kata no. Orang yang semata-mata ngaji sekolah, tidak setempuh dengan jalanan kitab-kitab ponok, dia tak akan dapat merasa kemanisan ibadat. Tahap-tahap tu. Kita baru masuk ni, lagu mana sangat lu. Ngaji yang manis tak mana lu. Tapi semua lepas pada mengaji lu makin barulah ni ibadat yang sebenarnya, rasa kemanisan ibadat yang sebenarnya gini. Setelah kita ngaji ibadat dan kita tahu dah kata apa kelakuan nafsu dalam hati kita tu, bila berlaku benda ni apa kita nak sekat jalannya dia. Payah juga tu. Bila berlaku benda kita semayang dari khusyuk payah tu. Datang benda tu sibuk sikit, benda tu sikit, semayang lepas-lepas gitu je. Datang khusyuk payah. Kalau mari benda tu kita nak buat lagu mana untuk nak habiskan perasaan tu. Tak nak cara, tak reti jalan, tak reti cara ubah dia tu. Malaikat kita kena mengaji kita. Usaha sikit. Ngomong mula-mula kita budak sekolah. Bila budak sekolah, Tok Fakir tak nampak mana cara Tok Fakir tu. Budak sekolah tak nampak mana cara ponok tu. Itu duk dah. Masuk mula-mula Allah. Mula-mula tu. Tapi kalau kita usaha menyatukan hati kita, menyatukan hati, walaupun kita sekolah tak sekolah, ponok tak ponok pun, tujuan kita samanya apa? Nak naik kepada maqasid kita ni, ibadat ni. Walaupun siapa-siapa apa kena jalan ni berlaku ni. Usaha insya-Allah lah. Okey. Oh, nak kata Allah mau. Tak ponok. Mula apa kata? Tok budak sekolah pula. Budak sekolah ni tu tak bapa kata hikayat kata Tok Dalo, dia bukan kata sendiri. Hikayat kata Tok Allah, hikayat kata mula bapa Syekh. Mula bapa kata budak sekolah ni dia kata serupa dengan berak belai-belai basuh belai-belai. Orang yang berak belai-belai basuh belai-belai. Kok tu. Gana bila kita basuh, kita berak tu baik pula hai. Bila kita basuh tu baik pula. Bila nak cuci? Cumati. Dia kata kita mengaji sekolah, dia kata kita mengaji agama nak membersihkan hati, bersihkan hai duk tu baik. Bila nak cuci lo duk gitu. Kena pula dah stay. Betul lah kau. Maka usahalah insya-Allah. Yang pentingnya bukan sekolah yang salah, bukan ponok yang salah, orang tu. Orang kita sendiri tu jadi kesalahan.
Kalau kita kira semua sekolah masa dulu babo-babo jadi tua sekolah dulu, anak murid yang jadi didikan dia alhamdulillah sampai kepada tahap yang dituntut oleh syariat. Kalau sekolah kita anak pun nampak dah. Dia ramai sendiri je. Dia ramai sendiri. Tu Allahu akbar walillahil hamd. Sebab tutup dalam kata, "Hey, sing, dia pesan apa mula apa. Sing, kalau kerajaan mari tekan mu suruh buka sekolah, mu katuk monok halu dah, mu klik galau." Tu dah. Mu klik galau sing. Tutup dalam kata, "Baik, aku tak reda sama sekali siapa-siapa pun melakukan maksiat di atas bumi ku." Dia hidup momen sini bumi wakah ni jadi orang domong ni. Aku tak reda. Mu katuk pun nak klik galau lah. Mula bosi pun pesan tu apa? Karim kata mengklik galau makan ikan kering cara mu lah ya kata. Kalau ada orang mari katuk dia kalau. Tu kono lalu. Tak ada jalan dah lalu nak buka sekolah. Tak ada jalan dah. Usaha buat dia tu pula. Lepas tu sekolah pula usaha membekilah, jangan usaha mencemari diri. Kalau kita klik sikit lagi jadi ustaz masalah dia. Ustaz kita kena sore. Walaupun ustaz lain sekalipun tak ada tarik budak pergi kepada pengajian sebenarnya. Kita ustaz sore ni jadi asbab untuk ibu budak dapat kenal Allah. Ibu budak dapat kenal agama sungguh-sungguh. Kita sore tak pada. Awak kena ngaji teknik masa luar ustaz nak ngajak usul mai. Mana faham mari. Sekolah ngaji. Budak erti usuluddin, ngerti hukum tu hukum ni. Oh, pandai dah ustaz. Mujur dah ustaz. Dah ustaz di dah. Usaha bila tu. Kena tak jauh. Tu azal saya. Kalau saya mengajar sekolah pun saya nak azal lagu tu lah. Ibu budak dapat kenal sungguh-sungguh. Dapat nampak matlamat hidup dia tu semua. Matlamat hidup dia. Kalau dia habis sampai kelas 10 dia tak ngaji hubung ni Mesir dah pun, dia pergi kerja, dia gimana pun, kehidupan dia tu dapat jaga diri dia. Bawa dia kena. Kerana dia kena matlamat hidup dia dah. Kena matlamat hidup dia dah. Tu penting sekali. Kalau dia tak ngaji hubung, habis mahuk ya pakai roti, tak ada ngaji. Dia hidup kena cara dia dah. Orang panggil. Dia kena matlamat hidup dia dah. Situ matlamat kita nak. Itu lah tujuan kita besar. Ni kita main ngaji Mesir, hengok lagi ni 2-3 tahun baru lah ngaji minhat ni, baru lah bersama makan boleh. Kalau di sekolah kita baca kitab ni dalam sekolah, nak makan tak boleh lalu dah. Cuba kena baca. Baca di kelas. Baca. Kan apa? Dengar-dengar gitu ya, dia tak tahu apa dah. Dia tak makan mula. Sabilun sa'b. Kasiratul aqabat. Syadidatul masyaqqah. Ba'idatul masafah. Apa? Dia tak amat lagi. Ni kita duduk Mesir, duduk temung syekh, duduk nangis dengan Al-Azhar, duduk bertepuh dengan cara turab ni. Hati kita cenderung boleh dah kita terima benda ni. Sekolah tak. Ingat diri kita sendiri masa dekat 10 pun Allah tak tahu apa nama kau, tak tahu apa kau. Duk dia suka senok gitu je. Habis itu Allah lagi ke mana dah ni Kutok Azizah. Saat ni Aziz, hak ni Ghori. Tengok Arab ni jadi masya-Allah kelima ya. Gharirah, Ghazirah. In tu ada titik. Ghazirah makna banyak. Azizah makna sikit. Titik tu alif. Titik tu atas ra, ambil kita di ra pula. Jadi azizah. Makna sikit, sedikit. Hak tadi ghazirah. Makna banyak. Insya-Allah titik. Apa tu? Dah tunggu masa kita lemah je. Lemah bila muklik lah. Nak kata bakat dah heret nak tidak. Cara mengaji ni pun azizatun asya. Sedikit penyokong-penyokong. Musannaf kata, Imam Ghazali kata sedikit penyokong. Pucuai le tu pun semtok tu sikit. Macam noi.
wal atba'i atau berasya, dan sedikit juga pengikut-pengikut. Orang turut jalan ni sikit. Hei, mungkin ngaji aku? Heret pergi sempat ngaji, nak pergi tu ada. Siapa tu nak kek tangan, aku gitik. Jaga bab ni. Kalau bab lain pada ni, bab lain pada bab ibadat, aku gitik. Tak ada minta pun, tak ada tanya pun, aku gitik. Kalau bab ibadat, hei, biar nak gitik. Nyak. Pengikut tu tak ada, sikit bab ni. Bab ngaji, apa segala ibadat. Di etikah aku lagi 10 akhir lagi, sejik tu. Tak apa, aku nak pergi malam 7 likur tadi. 27 ya. Mungkin ya. Sampai malam 27 kita tahu pula. Mari malam ni dah ni. Dah. Tak apa, tak pergi nak pergi pukul 1. Pukul 1 tak apa, pakai tahajud lalu. Iyo tu. Sai tu. Pukul 1 kita tahu pula. Siaplah. Ya kalau tak ada. Gini lah tak apa dekat subuh nak main rumah. Tahajud tak ada, tak apa, biar dapat fadilat tak apa dah. Jadi heret juga tu. Ya, sebab tu tak ada. Sebab tu sikit ni. Allah. Doakanlah kita. Sekurang-kurang kita ni masuk dalam orang yang di atbaq tu juga. Kalau orang heret kepada jalan agama, kita pun jadi atbaq tak apa. Saya doakan gitu. Allahu Akbar. Ni kalau hok duk ngaji semua, klik di ustaz belaka dan bawa belaka manusia, budak-budak. Nampak perubahan. Akan nampak perubahan rumah kita. Perubahan. Kalau klik ustaz, klik dan saya saja juga, sampai ke bila lagi tak akan nampak perubahan masyarakat. Sekolah ramai masyarakat teruk. Sekolah ramai budak ada perut besar. Sekolah ramai duk zina rata. Apanya tanda? Mana dalil bukti kita nak menyatakan budak tu dapat selamat di dunia akhirat? Sekolah kita banyak, klinik banyak, hospital banyak, orang sakit ramai. Apanya? Kalau kira usaha sikit. Sebagai ustaz kita sore. Yo ada tu aidan kita dah, kita dah kalah dah, ada tak? Sore. Yo ada ustaz sore tu. Dalam kollah dia ada ustaz ni hok you keren sikit bab ngaji. Kita dah ingat je siapa ada kollah duduk lah ni, ingat je. Naik mesin dah ingat dia. Hok lain kodok itu tu rasa tak ingat dah. Bila kita masuk tempat medan ngaji, ada idol kita, idol kita sore. Sekolah. Dia ada. Patut usaha kita klik di idol budak kita pula sore. Kita tu sore idol budak. Ya tak? Jadi budak sikit lagi, budak anak-anak murid kita naik mesin, dia ingat kita. Ustaz dia kata aku ada ya, ada hamak aku ngaji ustaz dia. Dia ada heret ngaji ustaz dia. Misal. Maka jadi tak apa dah tu. Wa hakaza yajibu an takuna li annaha iskat dulu. Iskat dulu. Musa dia kata, ginilah wajib ibadat kena ada sepaku dua ayat ni mari. Wa hakaza yajibu an takuna li annaha takuna tamah ya tu. Takuna tamah saja. لأنها طريق الجنة فيصير هذا تصديقا لما قاله صلى الله عليه وسلم ألا وإن الجنة جفت بالمكاره وإن النار حفت بالشهوات. Kini bakalinya tak wani nak klik baca penawar ni. Kini bila ngaji Hidayatus Subyah, kita ni boleh ngajar. Klik ngajar kampung. Ada semangat. Faridah, ada apa? Penawar. Mari. Tak boleh ngajar lagi penawar. Padahal kita mudah sangat dah penawar tu. Tapi hasil kita waktu tak sedia untuk mengajar. Kita tak mula jalan lagi ke perjalanan ni. Cuba mulai jalan, duduk di Mesir kita jalan ni dah. Kita bersangat insya-Allah. Allahu a'lam.